Oke, baiklah murid-murid semua. Tajuk kita ialah kata ganti diri. Saya baca perlahan-lahan dan supaya kamu boleh tangkap segala apa yang saya baca. Sila dengar dan fahamkan. Oke, kata ganti diri ialah kata yang digunakan untuk menggantikan kata nama orang. Kedua, kata ganti diri terbagi kepada kata ganti diri pertama, B, kata ganti diri kedua, C, kata ganti diri ketiga. Antara kata ganti diri ini adalah membawa maksud tunggal, misalnya aku, beliau, dia, beta, dan sebagainya. Ada juga yang membawa maksud jamak, yakni lebih daripada satu, misalnya kami, kita, dan mereka. Oke, kita mulakan dengan kata ganti diri yang pertama, yaitu aku, tunggal. Merujuk kepada diri sendiri apabila bercakap dengan kenalan yang sangat rapat atau mesra dan dengan Tuhan. Contoh ayat, aku akan datang sebentar lagi. Ya Tuhan, hanya kepadamu aku berserah. Yang kedua, beta, tunggal. Digunakan oleh raja, sultan, atau kerabat diraja apabila bertitah kepada rakyat. Contoh ayat, beta bersyukur karena negara ini aman dan makmur. Tiga, dako, tunggal. Digunakan dalam tulisan atau nyanyian sebagai objek kepada kata sendih atau kata kerja transitif yang diakhiri huruf N. Contoh ayat, masihkah engkau ingat akan daku? Mereka membiarkan daku sendirian di sini. Yang seterusnya, hamba, tunggal. Merujuk kepada diri sendiri pada zaman dahulu. Contoh ayat, hamba ingin berguru dengan adiputra, kata hang tua. Kita, jamak, merujuk kepada diri sendiri dan menyertakan diri orang kedua. Contoh, kita mesti berjuang habis-habisan untuk memenangi perlawanan ini, kata Chi Kyong kepada pasangan bergunya. Kami, jamak, merujuk kepada diri orang yang berkata serta temannya apabila bercakap dengan orang kedua. Contoh, kami telah bersepakat untuk mengulang kaji pelajaran bersama-sama, kata Siva dan Razlan kepada Munco. Seterusnya, patik, tunggal. Digunakan oleh rakyat untuk merujuk kepada diri sendiri apabila bercakap dengan raja, sultan, atau kerabat diraja. Contoh ayat, ampunkan patik karena tiba agak lewat ke istana. Saya, tunggal. Merujuk kepada diri sendiri apabila bercakap dengan orang yang baru dikenal atau orang lain yang pada umumnya. Oke, contoh ayat, saya baru saja berpindah ke sini, kata Encik Tan kepada jirannya. Oke, demikianlah sedikit penerangan berkaitan dengan kata ganti diri yang pertama. Sekarang kita beralih kepada kata ganti diri yang kedua. Yang pertama, Anda, tunggal dan jamak. Penggunaannya digunakan untuk diri orang kedua apabila tidak berhadapan dengan kita. Misalnya dalam surat menyurat atau dengan orang yang sebaya. Contoh ayat, sumbangan Anda untuk membantu golongan kurang upaya amat diperlukan. Semoga Anda telah terhibur dengan lagu yang disiarkan. Awak, tunggal. Digunakan untuk diri orang kedua yang sangat rapat hubungannya dengan kita. Manakala di sesetengah tempat awak digunakan oleh orang atasan kepada orang bawahan, dan di sesetengah tempat yang lain pula digunakan untuk suami istri sahaja, misalnya di negeri 9. Contoh ayat,
Saya harap awak dapat hadir ke majelis perkawinan anak saya. Saya mau awak siapkan kerja ini pada hari ini juga, kata Tuan Hisam kepada pekerjanya. Hari ini kita makan di luar, jadi awak tidak perlu memasak, kata Encik Rizal kepada istrinya. Dako atau tunggal digunakan dalam tulisan atau nyanyian sebagai objek kepada kata sandi atau kata kerja transitif yang diakhiri huruf N. Contoh ayat, aku teringat akan dikau yang sudah lama tidak mengirimkan berita. Aku sependapat dengan dikau dalam hal ini. Aku berjanji akan mempertemukan dikau dengannya. Oke. Masih lagi kata ganti diri yang kedua. Engkau tunggal digunakan untuk diri orang kedua yang amat rapat hubungannya dengan kita, misalnya dengan rekan sebaya dan dengan Tuhan. Janganlah engkau bimbang akan keselamatan diriku. Ya Tuhanku, kepada engkaulah aku memohon pertolongan. Kalian jamak digunakan untuk beberapa orang yang diajak bercakap. Mengapakah kalian berkumpul di sini? Tanya Julia kepada rakannya. Kamu tunggal dan jamak digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita, misalnya dengan rekan sebaya dan oleh orang dewasa kepada yang lebih muda umurnya. Contoh ayat, bantuan yang kamu berikan amat saya hargai. Kamu semua mesti belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan, kata Cikgu Irfan. Kamu semua mesti belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan, kata Cikgu Irfan. Tuanku tunggal digunakan ketika bercakap dengan sultan, raja, atau kerabat diraja. Contoh ayat, segala titah tuanku akan patik laksanakan dengan segera. Oke, kita ganti diri yang ketiga. Yang pertama, beliau tunggal digunakan untuk diri orang ketiga yang kita hormati seperti ibu, bapak, guru, ketua kampung, menteri, dan sebagainya. Contoh ayat, beliau peguam yang amat disegani di negara ini. Nama beliau Tuan Haji Azizi bin Saleh. Dia tunggal digunakan untuk diri orang ketiga yang umum seperti rakan sebaya dan orang biasa. Hazim lulus dengan cemerlang setelah dia belajar dengan sungguh-sungguh. Ia tunggal digunakan dalam tulisan untuk diri orang ketiga seperti kata ganti dia. Ganesh datang lambat karena ia ketinggalan bas. Mereka jamak digunakan untuk diri orang ketiga yang bilangannya lebih daripada seorang. Mereka berbincang bersama-sama untuk menyelesaikan masalah itu. Oke. Sekarang kita beralih kepada contoh-contoh kesalahan tata bahasa yang biasa pelajar lakukan. Oke. Pertama sekali berkaitan dengan kata ganti diri. Pertama. 1. Elakkan penggunaan kata aku apabila bercakap dengan seseorang yang lebih tua umurnya. Contoh, aku minta diri dulu, kata Zalina kepada Makcik Saudah. Itu salah. Sebab Zalina ini masih muda, lebih muda dan berbanding Makcik Saudah. Yang betul begini, saya minta diri dulu, kata Zalina kepada Makcik Saudah. Oke, yang kedua, seseorang yang perlu dihormati. Jangan gunakan perkataan aku. Contoh, kesalahan kata Velvet kepada Cigulim, aku tidak datang ke sekolah semalam karena sakit perut. Itu salah. Yang betul, kata Velvet kepada Cigulim, saya tidak datang ke sekolah semalam karena sakit perut. Seterusnya, seseorang yang belum mesra dengan Anda. Nama aku Yusmah. Nama kamu siapa?
Itu salah. Sepatutnya begini. Nama saya Yusma, nama kamu siapa? Kedua, jangan digunakan kata daku sebagai subjek atau predikat ayat. Contohnya, daku sering terkenang akan suasana di kampung. Itu salah. Yang betul, aku sering terkenang akan suasana di kampung. Oke. Sekarang saya jelaskan beberapa kesilapan yang seringkali dilakukan pelajar berkaitan dengan kata ganti diri kedua. Oke. Jangan gunakan kata ganti diri kedua apabila bercakap dengan seseorang yang lebih tua umurnya. Contoh, engkau ada berapa orang adik-beradik? Tanya Kamal kepada Kak Mesa. Sepatutnya begini. Kata kakak ada berapa orang adik-beradik? Tanya Kamal kepada Kak Esa. Oke, orang yang dihormati. Contoh ayat salah. Kerja rumah yang kamu berikan semalam sudah saya siapkan. Kata Salma kepada Cikgu Nazrain. Pembetulan dia. Kerja rumah yang Cikgu berikan semalam sudah saya siapkan, kata Salma kepada Cikgu Nazrain. Kemudian kata dikau tidak boleh digunakan sebagai subjek atau predikat ayat. Contohnya, dikau tidak bersalah dalam soal ini. Itu salah. Sebetulnya begini, engkau tidak bersalah dalam soal ini. Seterusnya, kata bilangan boleh digunakan sesudah kata ganti diri kedua jika orang yang dilawan bercakap itu lebih daripada seorang. Misalnya, kamu berlima, awak semua, Anda sekalian, dan sebagainya. Kata bilangan boleh digunakan sesudah kata ganti. Oke, seterusnya berkaitan dengan kesalahan yang seringkali dilakukan oleh pelajar terhadap penggunaan kata ganti diri ketiga. Contoh yang pertama, kata beliau tidak boleh digunakan untuk orang yang tidak dihormati atau untuk binatang. Contohnya, penculik yang menculik anak-anak itu telah diberkas polis. Beliau ditahan reman selama 8 hari. Salah. Yang betul seperti ini. Penculik yang menculik anak-anak itu telah diberkas polis. Dia ditahan reman selama 8 hari. Kedua, kata ya, dia, dan mereka tidak boleh digunakan untuk benda atau binatang. Contohnya, si Comel sakit, ia dibawa ke klinik hewan. Itu salah. Yang betul, si Comel sakit, si Comel dibawa ke klinik. Oke. Kata ya tidak boleh digunakan sebagai objek kepada kata sendi atau kata kerja transitif. Contohnya, kami kurang setuju dengan cadangan ya. Salah. Sepatutnya kami kurang setuju dengan cadangannya. Elakkan penggunaan kata ya dan nya bersama-sama karena kedua-duanya membawa maksud yang sama. Contohnya, Selban dipecat karena ianya selalu punting kerja. Sepatutnya begini, Selban dipecat karena ia selalu punting kerja. Ya dan nya tidak boleh bersambung. Kata mereka tidak perlu digandakan atau diulang menjadi mereka-mereka karena kata mereka sudah bermakna jamak atau sudah lebih daripada satu. Oke, apa yang saya harapkan semoga sedikit nota tambahan ini, sedikit nota yang saya berikan ini membawa makna ataupun memberi manfaat kepada murid-murid saya di luar sana. Sekarang kita beralih kepada contoh soalan. Soalan yang berkaitan dengan kata ganti diri ini. Oke, untuk soalan dia. Oke. Yang pertama, sudahkah tempat kosong membayar saman trafik itu? Tanya Farid kepada Lim. Oke, soalnya arahannya begini, lengkapkan ayat-ayat berikut dengan memilih jawaban yang paling sesuai. Sudahkah tempat kosong
membayar saman trafik itu? Tanya Farid kepada Lim. Pilihan dia ialah kita, B kalian, C kamu, D dia. Jadi kamu pilih sendiri. Yang kedua, tempat kosong. Amat berharap agar masalah ini diselesaikan dengan segera. Segera, kata para pembeli rumah itu kepada pihak pemaju. Sekali lagi, tempat kosong. Amat berharap agar segala masalah ini diselesaikan dengan segera, kata para pembeli rumah itu kepada pihak pemaju. Pilihan jawaban aku, B kita, C kami, D kamu. Ketiga, tempat kosong. Diberi amaran oleh pengawas karena datang lewat ke sekolah. Dia, B kamu, C beliau, D kalian. Ulang lagi sekali. Tempat kosong. Diberi amaran oleh pengawas karena datang lewat ke sekolah. Dia, B kamu, C beliau, D kalian. Soalan 4. Tempat kosong. Dikehendaki menjawab ke semua soalan dalam masa 60 menit. Kata Cikgu Fahim kepada para pelajar. Mereka, B kita, C kami, D kalian. Dikehendaki menjawab ke semua soalan dalam masa 60 menit. Kata Cikgu Fahim kepada para pelajar. Ulang lagi, tempat kosong. Dikehendaki menjawab ke semua soalan dalam masa 60 menit. Kata Cikgu Fahim kepada para pelajar. Mereka, B kita, C kami, D kalian. Oke, contoh soalan yang kelima. Segala titah perintah tempat kosong akan patik laksanakan dengan segera sembah bendahara Tun Perak. Beta, B patik, C tuanku, D baginda. Segala titah perintah tempat kosong akan patik laksanakan dengan segera sembah bendahara Tun Perak. Beta, B patik, C tuanku, D baginda. Oh Tuhan, berikanlah tempat kosong kekuatan dalam menempuhi dugaan ini. Doa Mak Gaya. Oh Tuhan, berikanlah tempat kosong kekuatan dalam menempuhi dugaan ini. Doa Mak Gaya. Aku, B hamba, C saya, D patik. Yang di Pertuan Agung tidak dapat datang kerana tempat kosong menghadiri majelis penutup tilawah Al-Quran peringkat antara bangsa. Tuanku, B beliau, C baginda, D beta. Sekali lagi, yang di Pertuan Agung tidak dapat datang kerana tempat kosong menghadiri majelis penutup tilawah Al-Quran peringkat antara bangsa. Tuanku, B beliau, C baginda, D beta. Soalan 8, contoh 8. Bolehkah tempat kosong ajarkan saya cara-cara menggunakan dakak ini? Dakak ini bermaksud sejenis permainan. Awak, B dikau, C dia, D beliau. Bolehkah tempat kosong ajarkan saya cara-cara menggunakan dakak ini? Awak, B dikau, C dia, D beliau. Tempat kosong. Ingin ke rumah Temenggung Tun Ali, kata Tun Mamat kepada Hang Lekir. Aku, B saya, C patik, D hamba. Tempat kosong. Ingin ke rumah Temenggung Tun Ali, kata Mamat kepada Hang Lekir. Aku, B saya, C patik, D hamba. 10. Ibu bapak pelajar terbaik sekolah itu melahirkan rasa gembira atas kejayaan anak. Kalian, B mereka, C beliau, D Anda. Ibu bapak pelajar terbaik sekolah itu melahirkan rasa gembira atas kejayaan anak. Kalian, B mereka, C beliau, D Anda. Oke, demikianlah contoh-contoh soalan yang berkaitan dengan kata ganti diri ini. Diharap ilmu yang telah saya sampaikan ini akan memberikan manfaat kepada murid-murid saya di luar sana, khususnya pelajar-pelajar yang saya ajar.